Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا الله الذي نعتز به جميعا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berharap tuan-tuan dan puan-puan sekalian berada dalam keadaan sihat wal afiat serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang pertama sekali kita mengucapkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memberikan kita pelbagai macam nikmat dan kita wajib bersyukur kepada Allah. Dengan itu Allah akan tambahkan lagi nikmat bagi kita semua. Jadi alhamdulillah, pada kali ini kita bertemu sekali lagi untuk program Bicara Rohani. Yang di mana kita hendak membersihkan ataupun kita nak membetulkan, ataupun kita nak di sini mengislahkan rohani kita, kita punya spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita nak berbicara tentang sesuatu persoalan tentang menjaga mulut. Jadi yang selalunya juga ada yang mengatakan tentang perkara ini kita sakit hati, tentang perkara itu yang di mana mungkin tidak kita katakan tidak serasi dengan orang tu pun kita akan mengambil hati dan sebagainya. Terlebih lagi kita tahulah yang di mana berlaku baru-baru ni. Kalau kita baca perbincangan di dalam media sosial dan sebagainya. Jadi yang mana sekarang ini terlebih lagi kita mengatakan tentang media sosial adalah kita menjaga mulut kita dan juga menjaga apa yang kita nak tuliskan. Jadi di sini yang di mana pada perbicaraan pada hari ini adalah tentang persoalan yang ditanyakan, apakah hukum jika kita menjauhkan diri kita daripada seseorang kawan dengan sebab untuk mengelakkan diri kita daripada sakit hati dengan kata-kata dan perbuatannya. Jadi kita ni ada banyak kawan lah. Kawan kita macam-macam kerenah. Ada yang baik, ada yang mulut dia baik, ada yang perangai dia baik, ada yang mulut tak berapa baik tapi layanannya baik, ada yang gurau kasar dan sebagainya. Jadi ini yang mana kita katakan sebagai umum, kita ada kawan yang mana kita nak jauhkan diri kita lah. Jauhkan diri kita ni di sini bukan bermaksud kita nak memutuskan pertalian persahabatan, tapi kita mungkin tak nak bergaul sangat, kita tak nak pengaruh dia masuk dalam diri kita. Oleh kerana apa? Oleh kerana perkataan dia dan juga perbuatannya mungkin banyak sangat menyakitkan hati. Kawan ke, teman ke dan sebagainya. Kita nak tahu di sini apakah hukumnya. Jadi di sini yang paling penting sekali, jawapan yang pertama adalah kita tahu sebagai seorang Muslim, hendaklah seseorang itu menjaga lisannya, itu lidahnya, percakapannya, perkataan yang keluar daripada mulutnya dan juga anggota badannya daripada menyakiti saudara muslimnya yang lain. Ini yang basic, yang asas sebagai orang Islam. Kita tak bolehlah kita sakitkan hati kawan kita, kita tak boleh menyakiti mereka fizikal dan hati lah. Selalunya hati ni lebih makan dalam lah daripada fizikal. Jadi di sini sebagai seorang Muslim, sebagai orang yang selamat adalah apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebutkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bermaksud apa al-muslim? Orang Islam. Jadi orang Islam itu adalah mereka yang salimah. Jadi kita lihat perkataan Muslim, dalam perkataan Muslim ada perkataan selamat.
Okey, ada perkataan selamat. Jadi perkataan Muslim itu adalah orang yang menyelamatkan ataupun membuatkan Muslim yang lain, penganut agama Islam yang lain itu selamat daripada kejahatan lidahnya dan juga kejahatan tangannya sendiri. Itu sebenarnya sebagai orang Islam. Okey, kita dengan orang Islam yang lain, tak bolehlah kita sakitkan hati dia, tak bolehlah kita sakitkan badan dia. Kita kena selamatkan lidah kita dan juga kita kena jaga perasaan dia jugalah. Jadi ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi tak boleh kita katakan di sini kita kena menyelamatkan dia ataupun buat dia rasa selamat dengan kita daripada lisan kita dan juga perbuatan kita lah. Jadi orang Islam tidak pernah menzalimi orang Islam yang lain, ataupun orang yang bukan Islam pun kita tidak boleh menzalimi mereka. Jadi ini adalah sewajarnya. Ini adalah kita katakan kriteria perwatakan orang Islam yang sebenarnya tidak boleh buat orang lain rasa tak selamat dengan kita. Okey, kerana apa? Kerana kita punya lidah. Kadang-kadang ada orang yang mungkin tak nak dekat dengan kita rasa macam lama kelamaan dia berjauhan daripada kita. Okey, kita kena buat self reflection lah, ataupun kita kena buat muhasabah diri kita sendiri. Kenapa orang ni jauhkan diri kita daripada diri kita sendirilah, jauhkan diri dia daripada diri kita. Kenapa? Kadang-kadang kita dapatkan kata-kata daripada teman yang lain yang mana kita dengar, dia kata mungkin sebab mulut kita, mungkin sebab perwatakan kita, mungkin sebab perbuatan diri kita lah. Tapi kadang-kadang ada juga yang tak terima. Dia kata, alah, dah memang aku macam gini apa? Dah memang daripada dulu aku suka kata macam gini, cakap lepas, tak beralas, tak kisah pasal perasaan orang. Mana boleh macam itu. Kerana apa? Kerana Nabi kata kita kena buat orang lain rasa selamat. Itu adalah orang Islam. Tak bolehlah kita katakan, lantaklah dia tak nak kawan dengan aku ada kawan lagi, ramai lagi. Tak boleh macam gitu. Kita kena buat semua orang yang kita kenal rapat ataupun tidak, yang kita duduk sembubung ataupun tidak, yang satu agama dengan kita ataupun tidak, yang sependapat dengan sealiran kita ataupun tidak, kena buat mereka rasa selamat dan aman. Itu adalah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kemudian apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Battul rahimahullah dalam syarah hadis ini, dikatakan yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah tuntutan. Tuntutan tu apa dia? Sebuah perintah supaya meninggalkan perbuatan menyakiti umat Islam yang lain dengan lidah, tangan dan apa juga yang menyakitkan. Jadi kita adalah satu perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sayang Nabi mestilah buat apa yang Nabi suruh. Apa Nabi suruh? Nabi katakan buat orang lain rasa selamat dengan diri kita, buat orang lain rasa selamat dengan perkataan ucapan kita. Jangan sampai menyakiti. Tapi kadang-kala kebenaran itu adalah sesuatu yang pahit untuk diterima. Tapi kalau kita nak sampaikan kebenaran sekalipun, kenalah berhikmah. Tak bolehlah sampai orang tu sakit hati. Kenalah yang di mana Nabi ataupun Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan apa? Bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Itu yang di mana dengan hikmah, dengan nasihat yang baik yang boleh orang terima, dan juga kalau nak berdebat ataupun bertukar fikiran pun, bertukarlah fikiran dengan cara yang baik. Itu dengan berilmu, dengan berlandaskan Al-Quran dan juga Sunnah, bukan dengan perasaan diri kita. Kita nak sampaikan kebenaran. Kalau orang tu terima, silakan. Kalau orang tu tidak terima pun silakan. Yang di mana kita hanya menyampaikan, tapi jangan sampai kita menyakiti dia. Maksud menyakiti di sini adalah kita menghina dia, memaki dia, merendah-rendahkan dia, melihat dia seolah-olah tidak berperanan ke dalam kehidupan diri kita dan sebagainya. Jadi inilah yang di mana kita kena buat orang lain rasa selamat. Kita jangan kata-kata yang tak elok. Kemudian yang berbalik kepada persoalan, apa hukum kita menjauhkan diri kita daripada seorang rakan ataupun seorang kawan
yang menyakitkan hati kita menerusi perbuatan dia ataupun percakapan dia. Jadi perbuatan menjauhkan diri daripada seseorang yang menyebabkan berlakunya kesakitan ke atas diri kita, sama ada menerusi lidahnya ataupun perbuatannya, adalah sesuatu perkara yang dianjurkan di sisi syariat. Jadi kita boleh jauhkan. Jadi maknanya jauhkan ni maksudnya dia adalah seseorang yang kita anggap berpengaruhan yang tak baik atas diri kita. Kita ni sebagai orang Islam, kita kena senantiasa memperbaiki diri kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Okay? Jadi kalau seseorang itu dia mengatakan sesuatu perkara yang boleh mendatangkan kesakitan pada hati kita, okay, disebabkan mungkin dia kehinaan, dia tujukan pada kita sesuatu negativiti dalam perbuatannya dan juga percakapannya, maka kita boleh jauhkan diri. Maknanya jauhkan diri ni jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim, tetapi kita tetap berhubung, cumanya bukan sekerap dulu, tetapi kita tetap bertemu, tetap menegur antara satu dengan yang lain. Jangan sampai tak tegur, jangan sampai bermusuhan. Jadi ini tak boleh. Okay, kita tujuan nak menjauhkan diri disebabkan mungkin kita nak menyedarkan pihak yang lain. Bukan sebab kita nak berpisah, bukan sebab kita nak bermusuh, bukan sebab kita nak berdendam. Kita pun kena memaafkan. Dan juga kita jangan lupa doakan untuk kawan kita tu yang selalu sakitkan hati kita tu, sesiapalah, okay? Sesiapa sahajalah yang selalu sakitkan hati kita, mesti adalah dalam golongan kawan-kawan kita ni, mesti ada, seorang dua mesti ada. Okay? Macam gitu, makcik-makcik kita ke pakcik-pakcik kita ke saudara mara kita ke sepupu sepapat ke segalanya, kita doakan. Tak payah nak doakan depan-depan muka dia, tak payah kita katakan ya Allah, ya Tuhanku, ya Allah, kau cabutkanlah lidah dia. Jangan doa macam gitu. Doa yang baik-baik. Okay, doa yang baik-baik, cakapkan doa apabila saudara kita tak tahu yang kita doakan dia. Itu yang lebih baik. Bukan kita doa depan-depan muka dia. Bukan kita doa, kita katakan di sini, kita letak exclamation mark, kita letak semua caps lock dekat Facebook. Bukan. Tapi kita doa sewaktu saudara kita tak tahu bahawasanya kita doa untuk dia, untuk kebaikan dia. Okay? Doa tak payah nak bilang orang, aku doa kepada Allah agar dia ni dia bersekian-sekian, tak payah. Okay? Jadi ini yang mana kita jangan menyakiti orang lain lah. Okay? Jangan kita juga rasakan diri kita je betul, orang lain semua salah. Jangan kita rasakan kita je ahli syurga, orang lain ahli neraka. Tak boleh. Kita katakan yang baik ni maknanya nasihat. Okay? Kita mengingatkan antara satu dengan yang lain, sampaikan dengan hikmah, tahu apa yang kita nak sampaikan, jangan sampai bermusuhan, jangan sampai berdendam, okay? Dan sebagainya lah. Okay? Kita ni kadang-kadang ada masa kita kena mengalah, ada masa kita maafkan, dan juga kita perbaiki hubungan dengan perdamaian antara satu dengan pihak yang lain. Okay? Dan juga jangan lupa doa kepada Allah, usaha juga. Tapi jangan lupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan buruk sangka dengan doa kita dah sampaikan kepada Allah. Jangan kita katakan aku dah doa dah, macam ini juga perangai dia. Kalau kita kata macam gitu, aku dah doa dah macam ini juga perangai dia, perangai buruk dia tak ubah-ubah, maknanya kita buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sedemikian. Doa terus menerus. Okay, perubahan tu kita yakin mesti ada perubahan, mesti ada. Okay? Bukan masa yang terdekat, mungkin akan datang. Mungkin akan datang, Allah Subhanahu wa taala akan mungkin tersentakkan hati dia, akan membuatkan dia sedar. Jadi itulah yang mana kita jauhkan diri, bukan bermaksud kita nak bermusuhan, tapi kita tak naklah, kita tak naklah pengaruh buruk tu ada dalam diri kita lah. Okay? Yang di mana Nabi pun pesan, Nabi pesan tentang sahabat ataupun teman-teman yang baik dengan teman-teman yang tak baik. Nabi katakan teman yang baik ni bagaikan orang yang saudagar minyak wangi. Yang mana kita dapat bau wangi dia. Kita tak beli minyak wangi dia pun kita dapat bau wangi dia bila kita dekatkan diri kita kepada dia.
manakala sahabat ataupun teman-teman yang tak baik ni bagaikan tukang besi, yang mana kita kalau dekat dengan dia, kita dapat bahang dia, ataupun dapat bau busuk dia dan sebagainya. Tapi nasihat menasihatkan, doa mendoakan. Jangan sampai kita tidak tegur antara satu dengan yang lain. Jadi kemudian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, Allah katakan apa dalam surah An-Nisa ayat yang ke-148, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Itu Allah tidak suka ucapan-ucapan yang buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi, dianiaya. Allah tu adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi Allah tak suka apa sahaja ucapan-ucapan yang buruk. Kita tak payahlah, kalaupun kita nak sampaikan kebenaran, jangan sampaikan keburukan, jangan sampaikan dengan kehinaan, jangan sampaikan dengan cacian dan sebagainya lah, makian ke, cacian ke, hinaan ke dan sebagainya. Kerana ada dalam hadis yang lain, Nabi sebutkan tentang sifat Muslim. Sifat Muslim kepada Muslim yang lain. Tidak menghinanya, tidak merendahkannya, tidak memburuk-burukkan dia. Jadi itu adalah sifat sebagai seorang Muslim. Jadi begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala tak suka kepada orang yang berkata-kata yang buruk. Allah tak suka. Kalau Allah tak suka maknanya Allah murka. Kalau Allah murka maknanya kalau kita buat kita dapat dosa. Tahulah sendiri, tak payah kita cakap kepada orang tu. Ini benda ataupun dalam ayat ni Allah nak ingatkan diri kita sendiri. Kita baca, bila kita baca tafsiran dia, kita reflect pada diri kita supaya kita tak buat benda ni. Dan juga kita nasihatkan kepada orang yang lain. Tapi jangan kita katakan ataupun kita nak ingatkan bahawasanya Allah tak sukalah macam gini. Kadang-kadang orang tak boleh terima kalau kita kata Allah tak suka kau ucap macam gini ataupun kau kata macam gini. Kadang-kadang ada orang boleh mengatakan balik kepada kita, yalah kau je lah yang baik, aku je yang jahat. Jadi ini yang di mana kita menjadi peringatan untuk diri kita terlebih dahulu. Jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam ayat ini, ayat yang sama, illa man zulim, kecuali oleh orang yang aniaya. Kalau orang yang dianiaya ni boleh ke berkata buruk kepada orang yang menzalimi dia. Orang yang dizalimi maka boleh baginya untuk berkata aku telah dizalimi. Aku telah dizalimi si fulan, ataupun fulan adalah orang yang zalim, orang yang jahat, orang yang buruk. Boleh berkata sedemikian, tapi jangan melampaui batas, melebihi apa yang dibuat ke atas dirinya. Cukup sekadar apa yang mengatakan bahawasanya orang ni adalah orang yang zalim. Tapi yang paling penting dalam pelajaran ini adalah Allah tak suka kepada perkataan-perkataan yang buruk. Allah suka pada perkataan yang baik. Jadi sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara tugasan utamanya diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk menyampaikan apa? Menyampaikan kebenaran dan juga untuk memperbetulkan, memperbaiki ataupun menunjukkan sifat akhlak yang baik. Jadi itulah yang mana Allah mengutuskan Nabi ni menyampaikan kebenaran. Dalam kebenaran ni ada kebaikan. Kebaikan selalunya bersifatnya yang baik, bukan bersifat yang buruk. Jadi bila kita nak sampaikan kebenaran, nak sampaikan kebaikan, pastikan dengan cara yang baik, bukan dengan caranya yang memperburuk-burukkan. Jadi inilah yang kita kena ingat, Allah tak suka benda yang buruk. Jadi di sini juga dalam surah Qaf, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan sekali lagi, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Maksudnya apa? Tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Maksudnya di sini tadi Allah tak suka pada perkataan yang buruk. Yang kedua, kita kena ingat bahawasanya kita ni senantiasa diikuti, diawasi dan juga tak pernah tak hadir kedua malaikat di kiri dan di kanan kita, menulis, mencatat apa sahaja yang kita buat dan apa sahaja yang kita cakap, yang kita sampaikan. Jadi ini kita kena ingatlah. Raqibun atid, ini adalah antara sifat malaikat.
Bukan nama malaikat Raqib Atid. Ada yang kata Raqib kanan, Atid kiri. Tapi yang kanan, kiri ada dua-dua ada malaikat. Yang kanan sifatnya Raqibun Atid, yang kiri pun sifatnya Raqibun Atid. Maknanya setiap ucapan yang kita ucapkan ditulis, dicatat oleh kedua malaikat. Yang baik dicatat daripada yang kanan, yang buruk dicatat daripada yang kiri. Okey, bukan bermaksud Raqib Atid ni Raqib yang kanan, Atid yang kiri. Itu selalu pemahaman yang mungkin kurang tepat. Okey, kurang tepat lah. Sebab apa? Sebab bila kita kaji balik Al-Quran, kita kaji balik tafsiran-tafsiran Al-Quran, bahawa Raqib dan Atid ini di sini adalah merupakan dua sifat yang berbeza yang ada pada setiap malaikat, okay, yang mencatat amalan hamba, yang baik dan juga yang buruk. Mana Raqib Atid adalah kedua malaikat yang selalu hadir. Dua-dua malaikat ni hadir, tak pernah bunting, okay, menyaksikan, melihat daripada kehidupan seorang hamba tu. Jadi sentiasa hadir, sentiasa ada je. Jadi yang pertama sekali kita ketahui Allah tak suka pada perkataan yang buruk. Jadi kita kena fikirkan bila kita nak ucapkan, sebelum kita ucapkan, kita tahu Allah tak suka benda yang buruk, kita susun balik kalimat-kalimat, perkataan-perkataan yang kita nak ucapkan. Okey, yang kedua kita kena ingat bahawasanya kedua malaikat ada sentiasa di kiri dan kanan kita. Sampailah waktu kita dah tak ada lagi di muka bumi ini, maknanya kita meninggal dunia. Okey, itu yang akan menjadi kitab catatan amalan kita. Okey, jadi ini yang dimaksudkan bahawasanya malaikat tu sentiasa ada. Jadi kemudian itu yang soalan yang pertama. Soalan yang kedua, okey, apakah benar terdapat hadis yang mengatakan bahawa kebanyakan penghuni neraka adalah orang yang tidak menjaga mulut dan lidahnya? Jadi ini yang kita nak tanya, betul ke? Betul ke ada hadis? Maksud hadis apa? Ada yang Nabi pernah cakap tentang ahli neraka yang banyak masuk neraka, jadi disebabkan dosa mulut. Betul? Jadi neraka ni benda yang gaib. Okay? One thing kita kena ingat, neraka ni benda yang gaib. Maknanya gaib apa? Kita tak nampak. Benda yang sam'iyat, kita yang dengar. Okay? Kita dengar, kita tahu daripada mana? Al-Quran lah. Dan juga daripada wahyu, iaitu daripada Nabi SAW. Jadi benda yang gaib ni mesti kita sandarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Okay? Sebab benda ni benda yang kita tak tahu, benda yang akan datang, benda yang dibagi tahu oleh kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Jadi ini benda yang gaib, benda neraka, syurga, jangan kita pandai-pandai katakan. Okay? Mesti ada sandaran. Dan sandaran ni betul ke tidak? Jadi ini yang mana kita berbalik pada hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah ditanya berkaitan sebab kebanyakan orang dimasukkan ke dalam syurga. Yang pertama sekali ditanya, apakah sebab orang masuk dalam syurga? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada pertanyaan itu, taqwallahi wa husnul khuluqi wa su'ila an aksari ma yudkhilun nas an-nar. Okay, faqala al-famu wal faraj. Okay, yang pertama sekali Nabi ditanya tentang apa sebab orang masuk dalam syurga. Orang ramai masuk dalam syurga lah sebab amalan dia adalah takwa kepada Allah wa husnul khuluqi, dan baik akhlak. Jadi ini dua penyebab orang masuk dalam syurga. Takwa kepada Allah maknanya takut pada Allah, mengharapkan keredaan Allah, cintakan Allah, buat apa Allah suruh, tinggalkan apa Allah suruh juga tinggalkan, perintahkan. Okay? Lepas tu kita, ini adalah takwa, dia beriman kepada Allah sepenuhnya. Kemudian yang kedua, Nabi kata husnul khuluq. Husnul khuluq apa? Akhlak yang baik. Sebab itu kita katakan pertalian hubungan kita dengan Allah kena jagalah, memang kena jaga. Okay? Dan juga yang kedua adalah pertalian hubungan kita dengan manusia. Kita dengan manusia kita tunjukkan akhlak yang baik. Tunjukkan akhlak yang baik kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhlak, antara akhlak yang baik adalah pergaulan, percakapan, perkataan.
Okey, orang tu rasa aman, selamat dengan kita dan sebagainya. Jadi itu adalah dua penyebab yang orang masuk dalam syurga banyak. Yang kemudian ditanya lagi, apa sebab dia? Okey, apakah sebab kebanyakan manusia dimasukkan ke dalam neraka pula? Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-famu wal faraj, iaitu mulut dan kemaluan. Okey, jadi ini dua sebab pula kenapa orang ramai masuk dalam neraka. Okey. Jadi berkaitan dengan maksud mulut, al-famu, maksud mulut di dalam hadis ini adalah orang yang tidak menjaga. Dia tak jaga apa yang dicakapkan. Okey, serta berusaha tidak menjaga serta berusaha untuk menjaga daripada dosa-dosa mulut. Apakah dosa-dosa mulut? Seperti mengucapkan ucapan kufur, mengkafirkan orang, ucapan kufur yang tak sepatutnya kita ucapkan. Okey, kalau kadang-kadang yang ni yang pernah Nabi sebutkan, kalau kita ucapkan perkara seseorang itu kafir, okey, yang mana buktinya tidak ada, benda tu akan berbalik pada kita. Jadi perkara ataupun mengkufurkan orang, jangan senang-senang kita kufurkan orang, jangan senang-senang kita mengatakan orang ni ahli neraka pun tak boleh. Sebab itu yang kita tahu, yang masuk ke dalam neraka adalah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menjadi peringatan bagi diri kita supaya jaga percakapan kita. Okay? Dan orang yang laknat, hina, laknat, sumpah orang lain. Orang yang qazaf ni maksudnya apa? Orang yang menuduh perempuan yang baik berzina. Okay? Mengejek, ejek pun tak boleh. Kita jangan jadi budak-budak lah, budak-budak ejek satu sama dengan yang lain. Itu kita faham, tapi kita tegur, kita perbetulkan. Okey, yang perbuatan daripada budak-budak itu. Okey, kemudian menipu, tipu, berbohong, berdusta. Okey, berbohong, berdusta ni walaupun main-main pun tak boleh lah sebenarnya. Nabi pun tak pernah berdusta dalam percakapan, dalam gurauan pun tak boleh. Okey, takut-takut nanti adalah sesuatu perkara yang biasa. Dia dah selalu berbohong, berdusta. Okey, sampaikan dia berdusta atas nama Nabi pun benda yang biasa. Jadi ini kita tak nak. Okey, kerana ini adalah sama seperti dosa mulut yang lain. Okey, mengumpat. Kita cakap. Cakap sini habis sini. Aku cakap sini, kau jangan sampaikan kat orang lain. Kita pun mengumpat, tak boleh. Okey, melainkan kita nak menyedarkan orang tu supaya jangan terjerumus dengan penipuan seseorang tu, boleh. Okey, tapi jangan lebih daripada tu. Jadi kita pun sampaikan kebenaran. Okey, sebagai contoh, orang ni nak masuk meminang. Jadi kita kata orang ni, aku tengok, aku tahulah, bukan tengok, aku tahu orang ni tak baik. Okey, jadi itu yang mana kita menyampaikan kebenaran. Okey, tapi jangan sampai mengumpat hal-hal yang tak sepatutnya kita mengumpat. Okey, kau tahu si dia ni macam gini, pakai je tudung, pakai je serkup, pakai je purdak, tapi macam gini perangai dia, macam gini perangai dan sebagainya. Jadi inilah yang mana benda yang tak baik. Ni contoh aja, bukan saya kata yang betul pun. Okey, kemudian mengadu domba. Mengadu domba ni maksud apa? Mengadu domba. Domba ni adalah kambing. Okey. Kambing ni kalau kita tak laga kan, dia tak gaduh. Jadi mengadu domba ni macam kita lagakan pihak A dengan pihak B supaya A dan B ni bergaduh antara satu dengan yang lain. Ini mengadu domba. Jadi tidak dibenarkan dalam Islam. Okey. Jadi ini yang mana kita katakan kata-kata yang tak baik. Ini kita kena jaga. Jaga supaya kita tak buat. Okey. Kemudian yang kedua tentang maksud Nabi al-faraj, itu kemaluan yang menyebabkan seseorang tu masuk dalam neraka. Disebabkan apa? Sebab orang ni tidak menjaga kemaluannya daripada berlaku zina. Okey, zina itu melakukan perkara di luar nikah. Okey, berliwat ni pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, tidaklah ni menjadi sesuatu yang fitrah dalam manusia, tidak. Okey, ni yang mana Allah haramkan, maknanya dosa besar. Dan juga tidak menjaga auratnya di hadapan selain daripada mahramnya seperti isterinya dan sebagainya. Jaga aurat. Tak boleh kita tak jaga aurat kita, baik perempuan, baik lelaki.
jaga aurat kita. Jadi inilah mana Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan supaya jangan buat benda-benda macam gini. Okay? Jadi kemudian menjaga lidah boleh menyelamatkan keseluruhan urusan agama kita. Menjaga lidah boleh selamatkan. Okay? Jaga. Sebelum kita cakap, sebelum kita nak ucapkan, jaga. Jangan sampai benda yang kita nak ucapkan itu tidak menyelamatkan urusan agama kita. Dan memakan yang halal kerana itu adalah penghulu pada ciri ketakwaan. Jadi jaga lidah, makan benda-benda yang halal. Halal ni maksudnya daripada segi perbelanjaan dan juga ingredient dia halal lah. Okay? Tak semestinya kita nak kena check semua halal muiz ke apa dan sebagainya. Bukan. Kita janji tahu benda tu halal. Okay? Dan juga perbelanjaan yang kita keluarkan tu adalah perbelanjaan yang halal, tu adalah asas dan ciri kepada ketakwaan. Okey. Jadi di sini saya nak mengakhiri dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di mana Rasulullah mengingatkan kepada kita tentang mulut ni. Rasulullah ingatkan kepada kita lah. Okey. Jadi mulut ni bila kita bertemu antara satu dengan yang lain. Sekarang dalam alam maya, alam komputer, media sosial, tak bertemu antara satu dengan yang lain. Jaga juga ucapan kita yang kita type. Jadi jaga juga. Okay? Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ahadakum la yatakallam bil kalimati min ridwanillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat. Fayaktubullah lahu biha ridwanahu ila yaumi yalqahu. Wa inna ahadakum la yatakallam bil kalima min sakhatillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat. Fayaktubullah alaihi biha sakhatahu ila yaumi yalqahu. Apakah maksud dia? Maksud dia adalah boleh jadi seseorang daripada kamu mengucapkan sebuah perkataan yang membuat Allah redha. Dia tidak mengira perkataan itu sampai seperti itu, lalu kerananya Allah mencatatkan keridaan untuknya, sehinggalah hari dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi dia mengucapkan sesuatu yang boleh mendatangkan keridaan Allah, tapi dia bukan bermaksud sedemikian, ataupun dia tak sangka pun benda tu mendapat keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Allah mencatatkan keridaannya sehinggalah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian boleh jadi salah seorang di antara kamu mengucapkan sebuah perkataan yang boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Dia tidak mengira perkataan itu sampai seperti itu, lalu Allah mencatat kemurkaannya untuk orang itu sehinggalah saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita untuk berkata yang baik. Jadi berkata yang baik. Kalaupun kita berkata yang buruk, kadang-kadang perkataan buruk itu boleh mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadis yang lain Nabi ingatkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkata-katalah yang baik ataupun diam. Diam ni maksud di sini adalah selemah-lemah iman lah. Okay, kita tak dapat nak cakap benda yang baik, orang pun tak boleh terima ucapan kita, maka kita diam. Dalam masa yang sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, jadi cakap biar beralas, fikirkan sebelum kita nak ucapkan sesuatu ucapan, takut-takut boleh mengundang kemurkaan Allah. Okay? Tapi bila kita nak cakap sesuatu kebaikan pun, kita nak mendatangkan ataupun kita nak mengundang keredaan Allah sebenarnya, kebaikan. Tapi boleh kita nak fikirkan bagaimana cara yang terbaik untuk kita sampaikan kepada orang itulah. Okay? Jadi sampaikan benda yang baik pun kena ada cara. Okay? Nak menegurkan benda yang tak baik pun kena ada cara jugalah. Okay? Jangan sampai tahap menghina, menyakitkan hati orang, merendah-rendahkan orang lain. Jangan sampai ke tahap yang sedemikian. Okay? Jadi semoga perkongsian saya yang sedikit ini kita dapat manfaat sedikit banyak. Minta maaf banyak-banyak kalau ada yang mungkin terkasar bahasa ataupun tak sepatutnya saya ucapkan. Minta maaf banyak-banyak, itu di antara kesilapan dan kelemahan diri saya sendiri yang perlu saya atasi. Terima kasih kepada sesiapa yang mendengarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allah.
to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 तेरी चावर करता है तू, बरकतों से दाम